Kluster baru telah dilaporkan. Pada hari ini, kita semua sedang pun berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan. Beliau diberi kepercayaan untuk menganggotai pasukan sejak kewujudan virus COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Frontliners, backliners, usahawan, petugas swasta mahupun suri rumah. Yang pasti, setiap wanita itu adalah superwoman. Love it. Girl power. Yeah, girl power. So, eksklusif dalam Superwoman Talk kali ini, saya bersama dengan Presiden Girls for Girls International yang juga penganjur utama Forum Digital Rise Future Female Leaders, iaitu Izana Saleh. Kita nak bercerita tentang aspirasi Hari Wanita yang lepas. Hai Izana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Lynn dan followers Nona. Apa khabar semua? Saya Izana Saleh dan merupakan Presiden dan CEO bagi NGO Girls for Girls International. Sempena Hari Wanita Sedunia, apakah pandangan Izana tentang pencapaian wanita Malaysia hari ini? Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua di tim majalah Nona yang sedang menonton rancangan ini. Secara jujurnya, pada pandangan saya, kita sepatutnya meraihkan Hari Wanita ni setiap hari. Kerana wanita ni kira tulang belakang sebenar masyarakat kita. Wanita Malaysia telah mencapai kejayaan yang besar bukan hanya di tanah air tetapi juga di seluruh dunia. Kita ambil Datuk Nicole David for example. Seorang atlet squash yang terkenal di dunia. Beliau telah memenangi 8 kejohanan squash terbuka dunia. Dia juga penerima pertama Order of Merit dan Datuk Nicole seorang duta UN Development Goodwill Malaysia dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Greatest Athlete of All Time tahun 2021. Saya memang excited, teruja bila berfikir tentang kebolehan dan juga sukses beliau. Kita juga mempunyai wanita seperti Jocelyn Yao yang merupakan rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai mayor di California. Beliau membuatkan warga negara Malaysia bangga dengan pencapaian beliau yang memang jarang berlaku di negara lain. Kita ada Dr. Malina Bakri pula, seorang pakar bedah umum atau general surgeon atau specialist trainee dan clinical research fellow di Institute Global Health Innovation dekat Imperial College London. Beliau juga kini melakukan PhD dalam inovasi pembedahan dan juga barah payudara. So, berdasarkan list yang ini, sememangnya terdapat pelbagai pencapaian wanita di Malaysia, di tanah air dan juga di luar negara. Tetapi masih terdapat banyak bidang yang perlu kita perbaiki, termasuklah penggubalan dasar yang lebih jelas dan berimpak tinggi untuk memastikan bahawa lebih ramai wanita menjadi pemimpin di negara kita dalam nisbah atau rasio yang boleh kita banggakan. Katakan kita dapat beralih dari representasi wanita sekarang 14% atau 19% ke suatu situasi di mana kita mempunyai 50% representasi wanita. Bukankah itu lebih adil untuk populasi wanita kita? Kita separuh dari negara ini. Yes, setuju. Hari-hari Hari Wanita. Okey Izana, kalau dibandingkan dengan negara maju lain, apa agaknya bidang lain yang kita perlu perkasakan lagi dan patut menjadi perhatian wanita sekarang? Sejujurnya, memang ada pelbagai bidang yang memerlukan pemerkasaan dan ada pelbagai pihak yang memang mengutarakan pendapat mereka. Sama ada dalam bidang STEM, ataupun pendidikan, ataupun financial literacy. Tetapi ada suatu bidang yang saya rasa tak mendapat cukup perhatian, iaitu bidang pendidikan awal kanak-kanak ataupun early childhood education. Pada saya perlu ada penekanan dalam topik ini supaya kita dapat tingkatkan kualiti pemikiran generasi anak muda kita. Mereka adalah masa depan negara kita. Satu-satunya kaedah untuk mengubah halangan budaya atau cultural boundaries atau cultural obstacles ialah supaya kita akhirnya dapat mengasuh satu generasi yang sememangnya percaya dan juga berusaha 100% untuk melahirkan satu dunia yang setara dan adil dari segi kesaksamaan gender ataupun yang lain.
Okey. Izana boleh share sikit tentang program RISE? Dengarnya dapat sambutan hebat. Melalui organisasi saya, Girls for Girls International, dan juga rakan kongsi kami, My Prodigy Global yang dipimpin oleh YB Senator Jaziri Alkaf, kami telah menjalankan suatu persidangan maya yang dipanggil RISE 2021 Future Female Leaders Forum. Persidangan ini dilahirkan untuk ignite, inspire dan invigorate pemikiran para pemimpin wanita di seluruh dunia untuk melahirkan potensi kepimpinan mereka sepenuhnya. Alhamdulillah, forum ini mendapat 4,711 registered participants, 36 speakers dari serata dunia dan juga lokal, 12 topik hangat dalam bidang pemerkasaan wanita dan seorang Nobel Peace Prize winner sebagai speaker. Alhamdulillah, numbers yang amat menggembirakan kami sebagai para organizer. Okey, sebenarnya saya pun ada attend salah satu topik persidangan pasal kesihatan mental wanita. So, apa komen Izana sendiri? Bagaimana agaknya pandemik COVID-19 menjejaskan kehidupan kita? Sesi kami adalah mengenai topik kesihatan mental yang sustainable atau berterusan dari segi kepimpinan. Topik ini memang penting, tak kira jantina ataupun umur, kerana terdapat banyak beban yang ditanggung oleh orang ramai, terutamanya pada masa sekarang. Kesan kesihatan mental selalunya memang tak dapat dilihat. Contoh, kalau ada kesihatan fizikal, mungkin ini sebabnya tak ramai orang yang bincang tentang topik ini sebab dia tak dapat tengok. Mereka rasa maybe mereka tak melaluinya. Tetapi data menunjukkan bahawa kalau kita tengok dalam anak muda, 400 hingga 500 ribu kanak-kanak dan remaja Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. 1 dalam 10 kanak-kanak berumur 10 hingga 15 tahun menghadapi masalah kesihatan mental. Kesihatan mental ni masih belum menjadi kebiasaan, tetapi memang kita ada nampak banyak entiti seperti Green Ribbon Group yang diketuai oleh Yang Amat Mulia Tengku Puteri Iman yang berusaha meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental di kalangan warga negara Malaysia. Tapi kalau kita bincang tentang wanita, memanglah ada pelbagai jenis penderitaan yang mereka melalui selama pandemik ni. For example, jumlah retrenchment ataupun mereka yang meninggalkan pekerjaan jauh lebih tinggi di kalangan wanita. Dan beban yang perlu dijaga oleh ibu-ibu yang bekerja di rumah, work from home, dan sambil menjaga pendidikan anak-anak dalam talian, online learning. Kita ini tak bincang lagi tentang domestic violence masa pandemik, sama ada penderaan rumah tangga dan banyak lagi. Ini sebabnya kenapa kita nak menekankan lagi mengapa wanita perlu bangkit dan bantu sesama sendiri, bantu help each other to fulfill dia punya full kebolehan kepimpinan mereka, insyaAllah. Saya rasa mungkin sampai masanya kita semua tanam mentaliti. I'm here to talk, I'm here to listen. I'm here for you and not gonna judge. Okay? Baik, siapa agaknya wanita inspirasi Izana? Saya tahu jawapan saya untuk soalan ni memang klise sikit, tetapi wanita inspirasi saya memang ibu saya. Dia role model yang paling memberi impak kepada pemikiran dan juga keinginan saya untuk menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas di dalam NGO saya untuk memperkasakan kaum wanita dan anak gadis muda. Saya memang bersyukur dapat melihat etika kerja ibu di sebalik tabir. Nilai-nilai dia, hatinya macam mana dari sebagai seorang pemimpin, isteri, ibu dan anak. Ibu memang memainkan peranan yang banyak dalam hidup kita dan juga peranan yang besar. Dan beliau memang melakukannya semua dengan baik dan elok sekali. So selain dari ajaran yang diberi secara langsung pada saya, ibu banyak menunjukkan nilai-nilai sendiri. Sebab dia role model kan untuk saya dan ibu benar-benar walk the talk. So saya memang forever grateful for her. Alhamdulillah, kirim salam sayang dari Nona untuk Tan Sri Syarizat Jalil ya. Okey,
Akhir sekali, apa harapan Izana terhadap diri sendiri dan juga masa depan wanita umumnya? Harapan Izana, saya berharap bahawa saya tak akan hilang kepercayaan dan keinginan untuk melakukan kerja pemerkasaan wanita ini. Kerana saya benar-benar percaya bahawa kita semua memang bertanggungjawab secara individu untuk move the needle dalam topik kesaksamaan gender dan pemerkasaan wanita. Saya memang menantikan suatu hari di mana kepimpinan nasional kita diwakili oleh 50% wanita. Dan mungkin suatu hari Malaysia dapat, mana tahu, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang juga seorang wanita. InsyaAllah. Terima kasih Lin dan juga majalah Nona. Saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita. Dan juga jangan lupa follow kami ya di @Rise Future Female Leaders 2021 di Instagram dan juga di Facebook untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang event-event yang akan datang. Terima kasih.